Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini kita belajar bahasa Melayu anugerah murid contoh kemahiran membaca, dan kita akan membaca dan mempersembahkan karya bukan sastra dengan sebutan dan yang betul dan intonasi yang sesuai. Selamat belajar semua. Baik, murid-murid sila lihat buku teks muka surat 76. Aktiviti kita ialah membaca dan mempersembahkan karya bukan sastra dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Jadi ini adalah karya bukan sastra berbentuk biografi murid yang bernama Nur Kasrina. Jadi kamu dengar terlebih dahulu kawan kamu membaca biografi ini. Sekolah Kebangsaan Datuk Keramat 1 Kuala Lumpur. Nur Kasrina Balkis binti Muhammad Nur Azlan telah dipilih sebagai murid contoh tahap 1 Sekolah Kebangsaan Datuk Keramat 1 Kuala Lumpur. Nur Kasrina Balkis murid tahun 2 Bestari bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran, malah mempunyai peribadi yang baik. Guru menjadikan Nur Kasrina Balkis sebagai pembimbing kepada rakan-rakan di dalam bilik darjah. Nur Kasrina Balkis seringkali menghabiskan waktu rehat dengan membantu rakan-rakannya yang lemah dalam mata pelajaran bahasa Melayu, matematik dan sains. Nur Kasrina Balkis juga ringan tulang membantu guru-guru di sekolah. Dia tidak keberatan membantu guru-guru melakukan kerja-kerja yang mudah. Dia akan membantu mereka membawa buku-buku latihan ke bilik guru. Sikap Nur Kasrina Balkis yang suka membantu ini wajar dijadikan contoh oleh semua murid di Sekolah Kebangsaan Datuk Keramat 1. Baik, daripada bacaan tadi kita tahu bahawa murid ini murid yang cemerlang dalam pelajaran. Kemudian dia mempunyai peribadi yang baik, iaitu dia suka membimbing rakan sewaktu berada di dalam kelas sewaktu belajar, dan juga dia sering membantu kawan-kawan sewaktu rehat. Seterusnya dia rajin membantu guru, contohnya mengangkat barang atau buku ataupun melakukan perkara-perkara yang mudah di dalam kelas. Jadi murid ni ialah Nur Kasrina Balkis binti Muhammad Nur Azlan. Dia merupakan murid contoh tahap 1 di Sekolah Kebangsaan Datuk Keramat 1. Jadi sikap dan kepribadian Nur Kasrina ini perlu kita contoh, menjadi murid yang baik, menjadi rakan yang baik di sekolah. Baik murid-murid, kamu lihat buku aktiviti muka surat 86. Di situ ada syarahan bertajuk Hidup Berjiran. Jadi kamu dengar terlebih dahulu rakan kamu menyampaikan syarahan Hidup Berjiran. Selamat pagi cikgu-cikgu dan rakan-rakan. Saya akan menyampaikan syarahan tentang hidup berjiran. Hadirin sekalian, jiran ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Untuk hidup dalam keadaan harmoni, kita perlu menjaga hati jiran, bak kata pepatah seperti isi dengan kuku. Rajin-rajinlah kita bertanyakan kabar jiran. Dengan ini, kita dapat mewujudkan hubungan yang baik dengan jiran-jiran. Hadirin yang saya hormati, pastikan bunyi televisyen atau radio di rumah kita tidak dipasang terlalu kuat. Keadaan ini akan mengganggu jiran kita yang sedang beristirahat. Akhir sekali, hidup berjiran perlulah seperti aur dengan tebing. Sentiasalah bersedia untuk menghulurkan bantuan sekiranya perlu. Sekian, terima kasih. Baik, daripada petikan syarahan hidup berjiran ni, apa yang boleh kita pelajari? Jadi yang pertama, jiran berasal daripada bahasa Arab yang membawa pengertian orang yang tinggal bersebelahan atau tetangga.
Jadi jiran adalah orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah kita ataupun bersebelahan kampung, daerah, malahan lebih besar daripada itu ialah jiran yang bersebelahan dengan negara. Ya. Negara jiran kita ialah Indonesia, Thailand dan Singapura contohnya. Jadi di dalam komuniti kita, jiran adalah ahli-ahli bagi 40 buah rumah setiap penjuru yang mengelilingi rumah kita. Yang itu kita panggil sebagai jiran. Dan sebagai anggota masyarakat atau komuniti, kita perlu menjaga hati jirannya, kita hidup dalam masyarakat. Dan untuk mewujudkan hubungan yang baik, kita perlu rajin bertanya khabar kepada jiran tetangga. Dan juga kita juga perlu bertolak ansur dan mengira keadaan jiran tetangga. Kalau ikut petikan tadi, kita dilarang membunyikan televisyen atau radio dengan kuat, ya, boleh mengganggu jiran. Kita tak tahu situasi jiran, mungkin ada yang sakit ataupun berada dalam kesusahan, ya. Okay, dan seterusnya kita juga haruslah bersedia menghulurkan sebarang bantuan seandainya jiran kita berada dalam kesusahan dan memerlukan pertolongan kita. Jadi itu adalah kesimpulannya daripada hidup berjiran yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik murid-murid, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Semoga kamu beroleh manfaat daripada pelajaran kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.